etika kerahsiaan yang saya kongsikan pada sesi yang lepas? Ya, saya ingat. Okey, etika kerahsiaan, awak perlu menjaga rahsia-rahsia yang telah kita kongsi atau yang telah saya cerita ataupun awak cerita, awak simpan dan awak jaga rahsia dalam sesi ini. Jadi untuk sesi kali ini, apa yang awak ingin kongsikan kepada saya sebagai seorang kaunselor tentang masalah yang awak hadapi? Sejak kebelakangan ni kan, saya rasa macam kawan-kawan dekat DPP tu, diorang dah mula nak kata pulaukan saya lah. Rasa macam diorang tak nak cakap semua. Lepas tu macam minggu lepas pun ada JKPS, dia datang, dia kata macam ada yang nak kata jiran-jiran kat sebelah semua, diorang komplain yang diorang tak senang dengan cara saya semayang. Diorang kata tempat tu berasap lah, lepas tu bau yang kurang menyenangkan lah. Padahal itulah saya rasa macam sakit hati jugalah bila dengar macam tu. Mungkin awak boleh kurangkan penggunaan colok. Mungkin awak tak perasan waktu awak menggunakan colok tu, asap tu mengganggu jiran-jiran awak di sebelah. Mungkin lepas ni awak boleh kurangkan penggunaan colok. Alah Syalini, bukannya dia faham pun dia agama lain dan engkau agama lain. Mana mungkinlah dia faham tentang agama engkau sedangkan dia agama lain. Syalini, awak kena faham, kaunselor tu hanya untuk membantu awak menjadi jalan persaian sahaja. So awak pertimbangkanlah cadangan dia tu. Tapi rasanya awak kan beragama Islam, saya kan agama Hindu. Bila awak semayang tu, awak taklah gunakan colok ke benda-benda berasap. Padahal kami guna macam tu. Mana awak boleh faham perasaan saya? Ya, saya faham Syalini. Saya pun ada kawan yang berbangsa lain seperti bangsa Cina, India, dan serba sedikit saya mengetahui adat dan agama mereka. Mungkin awak boleh pertimbangkan apa yang saya katakan tadi. Mungkin awak boleh kurangkan penggunaan colok supaya asap tu tak mengganggu jiran-jiran di sebelah awak. Ya ke Syalini? Boleh percaya ke? Syalini, kita kan hidup jiran, jadi awak kenalah jaga perasaan jiran awak juga. Tapi Syalini, kita di Malaysia, kalau diorang betul tak kisah dan diorang menerima agama orang lain dan boleh mengamalkan agama orang, boleh mengamalkan setiap agama yang kita anut masing-masing, kenapa perlu lapor sampai ke JKPS dan JKPS datang tegur awak? Itu dah macam menghina kot. Tapi kan saya rasa semayang tu hak saya, sebab saya guna colok apa tu semua dekat bilik saya. Saya bukannya pergi ke bilik diorang ke semayang ke apa. Ya, saya faham. Semayang tu adalah hak masing-masing dan awak berhak untuk semayang. Tapi untuk mengelakkan daripada jiran-jiran awak terganggu dengan bau asap, mungkin awak boleh consider ataupun hormat sedikit dengan mengurangkan colok yang awak gunakan itu supaya asap yang awak gunakan itu tak terkena pada bilik-bilik jiran awak. Padahal saya buka tingkap, apa asap tu keluar. Bukannya asap tu masuk semua dalam bilik diorang ke apa. Ya, saya faham. Sebab itulah saya katakan mungkin awak boleh pertimbangkan. Kita tak tahu kan asap tu, kadang-kadang kita tak tahu asap tu pergi ke mana. Mungkin terkena pada jiran di sebelah awak. Sabar Syalini, sabar. Jangan awak terlalu ikutkan perasaan awak. Lala Syalini, bazir masa je. Oh ya, kaunselnya boleh selesai pun. Apalah, saya rasa saya pertimbangkan dulu apa yang kaunselor cakap. Mungkin macam kaunselor cakap, sehari tu jangan guna banyak colok kan. Mungkin saya kurangkan kuantiti dia. Dan saya cubalah. Okey, kalau macam tu mungkin awak boleh pertimbangkan apa yang saya katakan tadi. Mungkin awak boleh kurangkan penggunaan colok. Selain daripada perbezaan agama, apa lagi masalah yang awak hadapi di penginapan awak? Saya rasa bila time outing tu, macam keluar dengan budak-budak Melayu, dengan budak-budak India, dengan budak-budak Cina, diorang seolah-olah pandang saya macam selekeh. Diorang, lepas tu bila kalau saya pakai baju ke apa kan, diorang kata macam, Syalini, baju ni tak sesuai lah dengan awak. Awak kan
macam colour ni tak sesuai lah dengan kulit awak. Dia orang kata macam tu. Jadi masa tu saya rasa macam, oh dia orang cakap macam tu, memanglah saya kan kulit gelap. Jadi mungkinlah colour tu tak sesuai ke apa. Tapi janganlah cakap macam tu, sakit hati kot. Kalau terkena kat dia orang, macam mana dia orang rasa? Tak Syahrini, itu hanya perasaan awak saja. Mungkin apa yang awak cakap tu untuk bagi nampak awak kemas dan cantik saja. Rasanya Syahrini, kau sendiri tetap tak selesai masalah kau. Kenapa awak rasa begitu? Mungkin itu hanyalah persepsi awak. Sedangkan kawan-kawan awak semua okey pasal awak. Tengok tu Syahrini, dia terpilih kenapa. Kita dah rasa kot benda dia ni kenapa. Tak Syahrini, dia hanya nak tahu lebih lanjut bagi masalah Syahrini tu. Mungkin okeylah kaunselor tak sedar, tapi tengok kulit saya lagi gelap daripada colour awak kan. Jadi tak patutlah dia orang nak kata jangan pakai ni, jangan pakai tu. Itu hak saya. Saya punya duit saya nak pakai baju macam mana pun. Padahal saya bukannya pakai yang menjolok mata ke apa. Pakai t-shirt biasa je pun. Ya, Betul tu Syahrini, kau tengok kaunselor tu pun dah cantik. Senang lah dia cakap. Tidak Syahrini, kaunselor tu hanya untuk bantu awak saja, untuk selesaikan masalah awak. Ya, saya faham. Itulah yang saya katakan tadi. Mungkin kawan-kawan awak tu, dia kisah sangat pasal awak. Dia nak awak sentiasa cantik. Takkan dia orang saja nak cantik. Mestilah dia orang nak ajak awak pun cantik. Mungkin dengan cara teguran mereka itu yang membuatkan hati awak marah. Awak kenalah fikir positif. Boleh ke Syahrini? Senanglah cakap, kita yang hadapi. Awak boleh Syahrini. Awak yakin? Dah boleh. Rasanya tak apalah, saya ikut cara awak. Mungkin bila dia orang tegur ke apa, saya cuba nak ubah. Maybe dia orang kata jangan pakai baju ni ke, saya cubalah nak ubah rentak dia orang. Rasanya kita tengoklah macam mana. Kalau okey tu okey lah kot rasanya. Okey, terima kasih sebab awak terima pandangan saya. Mungkin awak boleh pertimbangkan lepas ni untuk mengelakkan daripada mereka menjauhkan diri daripada awak. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan sebab Syahrini sudi hadir pada sesi kali ini. Dan kita jumpa pada sesi yang seterusnya. Okey, terima kasih.